أشهر مباركة وفقد موجع أشهر مباركة وفقد موجع قلبي. Tuan-tuan, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laik Samarkand mengisahkan dalam satu kisah, diletakkan di hujung kisah dalam bab Hikayatus Sahabah. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni tengok Nabi dengan wajah yang begitu berkerut. Dia kata, "Ya Rasulullah, ayamna'uni suwadi wa damamat wajhi min dukhulil jannah?" Wahai Rasulullah, adakah aku ni takkan dapat masuk syurga disebabkan oleh hitamnya diri aku ni dan tak cantiknya wajah aku ni? Aku akan dihalangkan oleh Allah masuk syurga. Tuan-tuan, pernah siapa dia duduk belengung seorang-seorang, tengok aku ni tak handsome ni, boleh masuk syurga? Tapi biasa kita duduk kata kita handsome, kita rasa kita ahli syurga. Tuan-tuan, sahabat termenung fikir, ya Allah, aku ni boleh masuk syurga ke? Muka tak handsome ni. Nabi tengok sahabat tadi, Nabi senyum. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, selagi mana kamu beriman dengan Allah, yakni selagi mana kamu yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah, kamu yakin bahawa tiada yang berkuasa selain Allah, kamu yakin bahawa selain daripada Allah semua makhluk dan tak boleh buat apa-apa. Kipas tak boleh bagi angin yang bagi angin Allah, api tak boleh bagi bakar yang bagi bakar Allah, ais tak boleh bagi sejuk yang bagi sejuk Allah, anak, isteri, rumah besar, kereta besar tak boleh bagi bahagia yang bagi bahagia Allah, katil yang empuk tak boleh bagi selesa yang bagi selesa Allah. Tuan-tuan, ini iman. Dan Nabi beritahu, seandainya kamu yakin bahawa hanya dengan jalan aku, yakni dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam, itulah jalan kejayaan, kata Nabi, selagi itu kamu akan masuk syurga. Tuan-tuan, sahabat ni dengar muka dia seronok dengan Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bangun nak tinggalkan Nabi, tuan-tuan, dia baru bangkit Sa'ad. Dia patah balik duduk kat Nabi dengan wajah yang berkerut balik. Dia kata, ya Rasulullah, tapi aku ni dah ada dekat Madinah ni 8 bulan, 9 bulan. Aku cuba masuk meminang rumah orang ni. Wahai Rasulullah, semua tolak pinangan aku ni. Wahai Rasulullah, macam mana ni? Dia tak handsome, hitam. Siapa nak, kan? Hari ni orang lihat pada zahir pandangan. Paling-paling kalau tak handsome ada harta sikit. Tapi bersama Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, apa pun tak ada. Dia tak handsome dan dia orang miskin. Tuan-tuan, Nabi tengok dia. Nabi satu orang yang tak kala orang lain datang pada Nabi, Nabi akan usahakan paling-paling kalau tak dapat untuk selesaikan masalah dia, Nabi akan mudahkan dia. Nabi tengok sahabat-sahabat yang lain, Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku, ada tak di kalangan kamu Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Amru bin Wahab? Amru bin Wahab ada kat sini? Tuan-tuan, sahabat beritahu, ya Rasulullah, Amru tak ada. Amru tak ada. Nabi tengok pada Sa'ad, Nabi tanya, wahai Sa'ad, kamu kenal siapa dia Amru? Sa'ad kata, ya Rasulullah, aku kenal Amru. Kata Nabi, yang lebih kurang maksud daripada riwayat kisah ni, kamu pergi rumah Amru. Amru ada seorang anak yang bernama Atiqah. Kamu bagi tahu dekat Amru yang aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengahwinkan kamu, wahai Sa'ad, dengan anak dia Amru. Tuan-tuan, Sa'ad dengar, tuan-tuan, dia lari terus, dia pergi rumah Sayyidina Amru bin Wahab, ketuk pintu bagi salam, punya seronok dengan keyakinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Mereka benar dengan kalimah syahadah, yakin kepada Allah dan yakin kepada jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai rumah Amru, bagi salam. Amru buka pintu. Amru tengok Sayyidina Sa'ad mai. Amru seronok. Sa'ad kata, wahai Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan aku dengan Atiqah anak kamu. Amru tengok Sa'ad tak handsome, hitam. Amru dalam keadaan spontan, dia kata, wahai Sa'ad, kamu pergi bersih, tinggal. Kata, be. Dia halau Sa'ad pergi. Bila dia halau Sa'ad pergi, Sa'ad terkejut. Sa'ad kata, ya Allah, kena halau. Dan dia pergi. Bila mana dia pergi, kan, Amru bin Wahab tutup pintu rumah, masuk dalam. Sayyidatina Atiqah turun, satu orang yang begitu beriman kepada Allah, wanita salihah yang melihat kehidupan dunia ni dengan sayup mata ke negeri akhirat.
Atiqah tanya ayah dia, ayah, siapa dia mai tadi? Ayah dia kata, yang mai tadi Sa'ad. Apa dia yang Sa'ad nak, wahai ayah? Sa'ad kata, Nabi SAW nikahkan aku dengan kamu dengan dia. Nikahkan. Dia kata, wahai ayah, siapa dia yang nikahkan aku? Nabi SAW. Atiqah beritahu, wahai ayah, ayah tak takut ke kalau-kalaulah ayat Al-Quran turun menceritakan tentang apa yang ayah buat ni, ayah tolak pinangan Nabi SAW. Tuan-tuan, Amru bin Wahab ni satu orang sahabat. Kita kadang-kadang walaupun kita mulut kata kita beriman pada Allah, tapi kadang-kadang nafsu kita terkedepan sekejap, kita terlupa dengan perintah Allah, kita tergelincir. Sahabat macam kita, manusia juga. Dalam keadaan, ya Allah, dia terkejut, tuan-tuan, menggeletar lutut dia, dia buka pintu, dia ligan Sayyidina Sa'ad. Dan Sayyidina Sa'ad sampai dekat Nabi SAW. Dia tengok Sa'ad sampai dekat Nabi, dia kata, Nabi SAW kata, wahai Amru, kamu tolak pinangan aku. Amru kata, ya Rasulullah, aku terima pinangan ni, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, kalau ikut dia nak terima ke pinangan tu, kalau ikut hati dia, nafsu dia, keinginan dia, dia tak mau. Sa'ad tak handsome, Sa'ad miskin. Tapi disebabkan itulah kehendak Allah dan keinginan Nabi SAW, dia tekan hati dia. Dia letakkan keinginan dia kat belakang untuk menunaikan dan melunaskan keinginan Allah dan Rasulullah. Kerana itulah iman. Dan itu yang sahabat ada. Tuan-tuan, bila mana Sayyidina Sa'ad dengar macam tu, tuan, Nabi dah kahwinkan dia dengan Atiqah, dia punya seronok, ya Allah, segala kehendak hati dan keinginan dia sekarang dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lama dia berkerut balik. Dia balik pada Nabi, kata, tapi ya Rasulullah, aku ni tak ada duit langsung untuk dijadikan mahar ni, macam mana ni? Tuan-tuan, bab duit pula tadi mula-mula bab syurga, lepas tu bab kahwin lah ni, bab duit pula. Kalau kita tuan orang mai dengan masalah, sekali kita kata tak apalah mai aku tolong, 2 kali mai hang lagi, 3 kali mai ya Allah, muka hang, ya Allah, aku ni macam problem solver pula, ada masalah cari aku, ya Allah, kita jadi jam. Kalau orang nak kerja minta, tapi bukan Nabi SAW. Dan itulah sifat yang hari kita kena belajar. Tuan-tuan, bila Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu beritahu macam tu, Nabi tak kecewakan dia. Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu pergi rumah Sayyidina Uthman, kamu minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Lepas tu kamu pergi rumah Abdul Rahman Auf, minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Lepas tu kamu pergi rumah Ali bin Abi Talib, minta sekian-sekian, nanti dia bagi. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad pergi ke 3 rumah tadi, mereka bagi lebih. Dan lah ni Sa'ad ada duit. Sa'ad pergi pasar untuk pilih hadiah untuk jadikan mahar untuk isteri dia. Tuan-tuan, di saat dia sampai dekat pasar untuk dia beli hadiah untuk isteri dia, tuan-tuan, ketika tu panggilan jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar berjihad, untuk melunaskan kehendak Allah, untuk melihat umat ni bangun dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Sa'ad pegang duit tadi, tuan-tuan, dalam keadaan panggilan jihad. Sekarang ni akhirat dibentangkan depan dia. Dunia dah ada kat tangan, tapi lo ni akhirat dibentangkan depan dia. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Sayyidina Sa'ad letak duit tu atas lantai. Dia pandang ke langit, dia kata, wahai Allah, apa lagi yang patut aku lunaskan untuk engkau, wahai Allah. Tuan-tuan, hari ni kita kadang-kadang berkira dengan Allah yang tak pernah berkira-kira langsung dengan kita. Kita angkat tangan doa ke Allah, kadang-kadang Allah bagi lebih pada apa kita minta ni. Allah punya semua ni, tapi Allah Ta'ala nak balikkan kita kepada dia. Tapi kadang-kadang kita berkira dengan Allah yang tak pernah berkira dengan kita ni. Tuan-tuan, satgi ada sampai tabung lintah kat tuan-tuan ya, tuan. Nah, pembinaan kompleks Syekh Daud Fatani. Tuan-tuan, keluarkanlah sikit infak, tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab kebaikan pembangunan ulama-ulama, tuan-tuan, dihantar ke seluruh dunia. Mungkin asbab ni, tuan-tuan, kita dapat sikit saham dekat akhirat ni. Tuan-tuan, bila mana Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, tuan-tuan, dia pegang duit tadi, akhirnya dia buat keputusan untuk tutup dunia yang dia nak, untuk dia lunaskan kehendak Allah. Yang sepatutnya dia nak beli hadiah untuk isteri tadi, tuan-tuan, dia beli baju besi, dia beli pakaian dan persiapan perang, sehingga ditutupi daripada atas ke kepala dia.
sehingga tak nampak wajah dia sekalipun. Sampai tak ada siapa kenal dia. Tuan-tuan, ini ikhlas. Bila mana kita buat semua benda semata-mata nak tunjuk dekat Allah, kita tak mau orang puji kita, kita tak peduli pujian orang dan hinaan orang, itu sama daripada kita. Sikit pun tak bagi kesan pada hati. Hampa nak puji aku ke, hampa nak hina ke, aku bukan peduli. Sebab aku nak tunjuk kat Allah. Aku nak tunjuk kat Allah. Aku bangun nak kerja dakwah ni semata-mata untuk Allah, supaya langkahan kaki aku sama macam langkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya jejaknya kaki aku dekat akhirat nanti bersama jejaknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Saidina Sa'ad bila mana dia masuk dalam perbarisan tentera Islam, satu orang mai tanya Ali, "Wahai Ali, siapa dia ni, tak pernah tengok kan?" Ali beritahu, mungkin satu orang daripada Basrah, mungkin satu orang daripada Kufah. Dia main untuk bantu tentera Islam. Biar-biar kat dia, biar-biar kat dia. Ali pun tak kenal. Sehinggalah peperangan bermula, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Dia berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertahankan Nabi. Sehingga satu tombak datang hentam pada rusuk dia, dijatuh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni terselok tangan dia, nampak hitam dekat lengan dia. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak hitam dekat lengan dia, Nabi berhenti daripada perang. Nabi tengok dekat dia, Nabi tanya, "Sa'ad, kamu ke ni? Sa'ad, kamu ke ni?" Tuan-tuan, mana Sa'ad nak lari? Mana Sa'ad nak lari? Dia sembunyikan diri daripada Nabi, sebab dia tahu kalau Nabi tahu yang dia main dalam perang ni, Nabi suruh dia balik. Sebab dia baru kahwin. Dia baru kahwin. Tuan-tuan, dia nak lunaskan hak dan keinginan dia. Nabi takkan bagi dia ikut perang ni. Tapi dia tahu umat ni ialah kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lebih menggembirakan Nabi daripada apa-apa sekalipun. Kerana itulah maksud kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana maksud kehidupan saya hari ni? Apa yang saya nak dalam hidup saya ni? Adakah apa yang saya nak hari ni sama dengan yang apa yang Nabi nak? Dan itulah kehidupan mereka, para sahabat. Nabi tengok, Nabi kata, "Sa'ad, kamu ke ni?" Tuan-tuan, Sa'ad berhenti. Sa'ad berhenti. Sa'ad tak boleh nak kata apa, takkan nak tipu Nabi. Sa'ad pusing dekat Nabi. Sa'ad kata, "Ya Rasulullah, ni Sa'ad ni, ni Sa'ad ni." Tuan-tuan, apa yang Nabi kata? Nabi kata, "Wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk kamu melainkan syurga. Wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk kamu melainkan syurga. Wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi yang tinggal untuk kamu melainkan syurga." Tuan-tuan, Sa'ad dengar perkataan Nabi bersama lelehan air mata yang membasahi janggut Nabi ni. Sa'ad terus masuk dalam medan jihad sehingga satu tombak menembusi badannya. Tuan-tuan, dia jatuh gugur dalam peperangan ni. Wallahi, kehidupan mereka benar-benar menghidupkan agama di seluruh dunia. Kematian dan kesyahidan mereka menghidupkan hati-hati kita semua hari ini. Tuan-tuan, Saidina Sa'ad syahid. Bila habis peperangan, Nabi tengok, Nabi menangis dalam keadaan begitu hebat. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, "Ma athyaba rihak wa ahabbaka ila Allah wa rasuluh." Wahai Sa'ad, wanginya kamu hari ini. Wahai Sa'ad, wanginya kamu hari ini. Tuan-tuan, kenapa Nabi kata wangi? Patut Sa'ad ni pengantin baru, kan? Patut Sa'ad bersama dengan kehendak hati dan keinginan dia. Tapi Sayyidina Sa'ad melunaskan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni dia dah syahid di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbaka ilallah wa rasuluh. Wahai Sa'ad, betapa sayangnya Allah dan Rasul daripada kamu, wahai Sa'ad. Nabi menangis tengok Sa'ad tu. Lepas tu Nabi tengok ke langit, Nabi senyum. Nabi tengok balik ke jenazah Sa'ad, Nabi palingkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Lubabah yang ada kat situ, dia tanya, "Ya Rasulullah, pasal ni kami tak pernah tengok pun kau buat pada jenazah siapa-siapa sebelum daripada ni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Lubabah, sesungguhnya bila mana aku melihat pada jenazahnya Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad, aku rindukan dia. Aku rindukan dia." Tuan-tuan, satu orang yang melunaskan kehendak Allah dan membelakangkan nafsu dia,
Mereka bukan fikir pasal marah mereka. Mereka bukan fikir apa yang mereka nak. Mereka fikir apa yang Nabi nak, apa yang Allah nak. Itu yang patut mereka kedepankan. Mereka ni bawa sunnah Nabi, mereka ni bawa perintah Allah. Macam mereka bawa ayat ni penuh ni. Mereka tak mau walaupun setitik masa berjalan jatuh melimpah keluar ni. Mereka nak kesempurnaan sunnah Nabi dibawa sampai di penghujungnya. Tak kala balik bertemu dengan Allah, 100% agama berada bersama dengan diri mereka. Tuan-tuan, hari ni macam mana dengan agama kita, tuan? Kereta kita calak, kita kata kereta aku calak. Ya Allah, kereta aku calak. Tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, bukan kereta kita tengah calak, tuan-tuan. Hari ni agama ni tengah calak, tuan-tuan. Anak-anak muda kita tinggal semayang tanpa perasaan. Kita pun tengok tak ada perasaan. Anak-anak muda kita caci maki sunnah Nabi SAW dalam keadaan mereka sendiri buat segala kemurkaan Allah. Saya dekat Sedang, saya pernah lalu buat seorang sahabat saya daripada Sri Lanka, janggut panjang warna oranye daripada Sri Lanka, full sunnah dia pakai. Kami lalu kat kedai, tuan. Ada grup orang-orang perempuan, budak-budak perempuan kita ni, orang Melayu ni. Langgan anda pakai tak tutup aurat, baju ketat, tudung semua tak pakai. Dia tengok kami, tuan-tuan, dia buat apa? Dia selawat main. Dia sallallahu ala Muhammad. Betul gelak ramai-ramai, tuan. Tuan-tuan, ini keadaan umat ni. Ini keadaan umat ni, tuan-tuan. Takkan kita semua nak tidur lagi? Tuan-tuan, bangkit, tuan. Nabi SAW dah tak ada orang kita. Kalau kita tak mau bangkit bekerja dakwah ni, siapa lagi nak bangkit, tuan? Kalau kita tak mau sunnah, sempurnakan sunnah Nabi ni, siapa lagi nak sempurnakan sunnah Nabi? Bangunkan umat, bangunkan keluarga kita dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirkan daripada rumah kita da'i Allah, doktor yang bawa agama di mana saja dia pergi, peguam yang menghidupkan agama di mahkamah-mahkamah, dalam keadaan lawyer, engineer yang mana pi di mana saja dia hantar, bukan atas maksud dunia ya. Lepas macam pokok buah kelapa kan, mana jatuh kat situ tumbuh. Hak ni orang Islam macam bola sepak. Kena tendang sana, kena tendang sini, kena tendang sana. Lepas tu lah kali kempeh hilang, tok buang dalam tong sampah. Tuan-tuan, patut hari ni kita jadi macam buah nyok, kan? Jatuh mana tumbuh, kan? Sepatutnya mana saja kita dihantar, di situ agama Islam tertegak asbab oleh kita, kan? Sunnah Nabi dibesar-besarkan, perintah Allah diperkuatkan. Itu ialah orang Islam. Orang Islam tak pernah terkesan dengan dunia, sebab orang Islam yang bagi kesan pada dunia. Tuan-tuan, Nabi tengok pada saat tadi, Nabi menangis. Bila Nabi tengok ke langit, Nabi senyum. Kata Nabi SAW, aku tengok roh Sa'ad dibawa ke Haud. Haud ni telaga aku. Satu orang yang minum air daripada dia akan hilang dahaga sampai bila-bila. Kemudian aku tengok balik ke jenazah Sa'ad. Aku palingkan wajah aku, kata Nabi SAW, sebab aku nampak bidadari syurga turun mengerumuni jenazah Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Satu bidadari terselak betis dia, kata Nabi, dan aku palingkan wajah aku kerana itu bukan milik aku, itu milik Sayyidina Sa'ad. Wahai sahabat-sahabat aku, himpunkan harta-harta Sa'ad, bawa dan hantar kepada Amru bin Wahab. Bagi tahu kepada Amru bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bayar mas kahwin bidadari syurga untuk Sa'ad yang lebih baik daripada anak kamu. Tuan-tuan, mereka ialah sahabat yang telah hidupkan agama. Zaman mereka dah habis, kan? Hari ni zaman kita untuk bangun. Kalau hari ni kita tak bangun, wallahi Allah tak perlukan kita pun. Kalau kita tak mau bangun untuk agama, kan? Allah tak perlukan kita pun. Kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma 'azzalana Allah. Kita ni, kata Umar, Allah muliakan kita hanya sebab kita Islam. Kalaulah kita ambil jalan yang lain selain daripada Islam, Allah akan hina kita. Allah akan hina kita. Kata Rib'i bin Amir, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, wa min jawril adyan ila adalil Islam, wa min diqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang hantar kami, kata Rib'i. Kita bukannya terlahir, kita bukannya tiba-tiba duduk kat sini. Allah yang hantar kita, kata Rib'i. Linukhrija man sya', untuk keluarkan siapa yang Allah kehendaki, min ibadatil ibad, daripada mengabdikan diri sesama hamba, ila ibadatillahi wahdah, kepada mengabdikan diri hanya kepada Tuhan yang esa. Wa min jawril adyan, daripada kekejaman agama-agama, ila adalil Islam, kepada keadilan Islam. Wa min diqid dunya, daripada kesempitan dunia, ila si'atid dunya wal akhirah, kepada keluasan dunia dan akhirat. Orang Islam tengok dunia, tapi mata dia sayup ke negeri akhirat. Sahabat bila duduk dekat masjid, tuan, automatik mereka ada sifat, mereka jadi talabul ilm, mereka duduk dan belajar ilmu.
dekat masjid, mereka duduk dan belajar ilmu. Tuan-tuan, sebab tu hidupkanlah majlis-majlis ta'lim. Tuan-tuan, saya ada kitab Muntaqa Hadis. Tuan-tuan baca setiap hari. Setiap hari pilih masa untuk baca paling kurang satu hadis sebelum kita masuk dan bertemu dengan masyarakat. Paling-paling hari ni kita dah dengar ada satu perkataan Nabi SAW yang paling-paling jadi motivasi untuk kita hidup hari ni. Takut-takut sehari tak dengar perkataan Nabi SAW. Macam mana kita balik nak jumpa muka, nak tengok muka Nabi SAW? Tuan-tuan, hidupkan bacaan hadis, tuan-tuan. Sahabat bila mana dekat masjid, mereka jadi orang yang belajar ilmu, talabul ilm. Bila mereka balik rumah, mereka jadi muallim.